Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Bagi korang yang dah subscribe channel aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Bagi korang yang baru singgah ke channel ni, welcome to The Arwan Share, di mana korang boleh mempelajari ilmu perubatan, fitness dan health issues secara percuma. Percuma weh, mana dapat? Stay tune guys. Thanks for follow. Okay, untuk kali ni disebabkan aku ada post malam, aku nak cerita pasal Isabella Guzman. Back here in Colorado, disturbing new developments in the case against Isabella Guzman. Police say she stabbed her mother 79 times in the face. Before that murder, police were called to this house after Hoy allegedly received a text message from her daughter stating, "You will..." Isabella adalah cantik, sweet but psycho Isabella Guzman, yang mana dia telah membunuh mak dia sendiri pada tahun 2013. Tapi tiba-tiba viral balik 2020 ni. Sebab apa? Sebab TikTok punya pasal lah, tengok dia cantik dekat court lah, bla 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 semua sebagainya. Tapi aku tak mau fokus pasal benda tu. Aku nak fokus pasal apa dia boleh jadi macam ni. Macam mana dia tergamuk boleh bunuh mak dia sendiri dengan tikaman yang sangat-sangat tragis. Dekat muka weh, bagi kat muka. Kita sebagai human being, kita sanggup tak bunuh orang? Sanggup tak bunuh binatang kalau kita memang normal? Tak sakit apa-apa? Sanggup ke tak? Okay, kalau korang tengok balik kisah Isabella Guzman. Isabella Guzman ni adalah seorang perempuan, teenager perempuan yang normal. Pada kelahiran dia lahir semua normal, tak ada masalah semua bagai. Family dia pun normal, tak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah dia adalah sejak parents dia bercerai dan mak dia kahwin dengan lelaki lain, so dia dapat pak tiri. Dekat sekolah, Isabella Guzman ni dia okey je dengan kawan-kawan dia. Dekat college pun dia okey je, interaksi dengan member-member dia, enjoy. Biasalah teenager kan. Benda ni jadi problem bila dia balik rumah. Dia balik rumah, dia gaduh dengan mak dia. Dia bergaduh dengan mak dia sebab benda-benda yang remeh-temeh. Contoh macam dia nak keluar, nak enjoy dengan kawan dia, kadang-kadang mak dia tak bagi. Nak pergi driving, nak pergi bawa kereta, nak jalan-jalan pun mak dia tak bagi. Mak dia banyak kongkong dia. Benda ni membuatkan dia rasa stres tau. Angry. Now, something happened to this young lady in the past, and it was extraordinarily traumatic and stressful, and that she never got the help she needed, and so it just kind of all spilled out like a volcano all at that moment, and that rage was focused on her mother. Stres yang berpanjangan dan membuatkan kita rasa something building up dalam kita punya badan tau, dalam kita punya mentality kita ni ada something toxic tengah berkumpul. Benda ni tak jadi secara cepat, dia berkumpul, ambil masa yang lama. Yang ni kita panggil schizophrenia. Kalau korang tengok, diagnosis untuk Isabella Guzman adalah paranoid schizophrenia. Generally speaking, nak bagi korang sama faham, apa itu schizophrenia? Schizophrenia ni adalah salah satu masalah mental disorder yang mana dia affect kita punya cara pemikiran, cara behavior kita. Macam mana schizophrenia ni jadi? Sebenarnya kita sendiri ataupun doktor pakar psikiatris sendiri pun tak tahu sangat. Tapi ada beberapa teori yang mengatakan macam mana schizophrenia ni boleh jadi. First, genetik. Kalau dalam family kita ada masalah yang sama, contoh parents kita ada schizophrenia, ataupun tok wan kita ada schizophrenia, ataupun adik-beradik kita ada schizophrenia, so kita dapat chances untuk dapat schizophrenia. Nombor dua, kita punya otak. Dalam otak kita ni ada chemistry, kita panggil sebagai neurotransmitter. Macam mana otak kita berhubung antara satu sama lain, dia menggunakan neurotransmitter ni lah. So neurotransmitter ni berada dalam keadaan imbalance. Maksudnya dia ada terlebih, ada yang terkurang. Sebab itulah kalau aktiviti otak kita jadi tak sempurna, dia akan affect kita punya thinking process, memory process, behavior kita sekali akan terkesan. Itu nombor tiga. Kemungkinan berlaku brain injury ataupun kerosakan kepada otak kita. Contoh, waktu bersalin mungkin berlaku prolonged labor. Maksudnya kita bersalin lama,
lebih daripada 8 jam, lebih kepada 12 jam. Itu kita panggil sebagai prolonged labor. Bila jadi lama, baby dalam perut jadi stres. Bila jadi stres, dia akan affect baby punya development otak. Benda ni pun boleh menyebabkan skizofrenia pun jadi. Lepas tu nombor 4, mungkin ada infection virus ataupun ada masalah sistem ketahanan badan dia. Contoh waktu pregnant, mak dia ada sesama kena jangkitan virus. Dia tak pergi ambil medication ke apa. Lama-lama virus tu akan affect brain development baby. Itu pun akan boleh menjadi punca dapat skizofrenia. Poin kelas adalah stres. Hidup dalam stres yang sangat-sangat lama. Chronic stress. Contoh kes Isabella Guzman. Something happened to this young lady in the past, and it was extraordinarily traumatic and stressful. Dia dekat sekolah, dekat college, dia okey. Tapi bila dia balik rumah, gaduh dengan mak. Dia tak puas hati pasal mak dia kahwin lain. Ada salah faham dengan mak. Mak dia terlalu kontrolkan dia. Nak buat ni tak boleh, nak buat tu tak boleh. Benda ni membuatkan dia stres. Dia stres, dia terkurung dalam bilik seorang-seorang. Dia mengelamun, dia overthinking. Benda ni boleh menyebabkan dia ada skizofrenia. Even skizofrenia tak ada dalam family kita, kemungkinan kita pun boleh ada skizofrenia kalau otak kita terjejas macam aku cakap tadi. Skizofrenia bukan proses 2-3 hari. Dia makan tahun. Okey? 5 tahun, 6 tahun. Dia makan tahun. Sebab tu cakap, living in such a stressful environment could give you a bad impact in your later life. So korang ni kau boleh fahamkan macam mana skizofrenia tu jadi. Okey, jom kita tengok simptom-simptom dia. Orang yang ada skizofrenia, dia tak dapat bezakan yang mana real dan yang mana yang imajinasi. Kau boleh faham tak? Contoh auditory hallucination. Macam kes Isabella Guzman ni, pasal apa dibunuh mak dia? Sebab ada orang bagi tahu yang mak dia macam musuh dalam dunia. So dia kena hapuskan mak dia ni. Sebab tu lah dia pergi pisau, dia pergi tikam mak dia. Sebab apa? Sebab ada suara yang membisik dekat telinga dia supaya bunuh mak dia. Yang tu kita panggil sebagai auditory hallucination. So setakat ni korang faham apa tu skizofrenia? Skizofrenia adalah orang yang psycho. Dia jauh daripada reality. Yang ni adalah skizofrenia. So aku harap korang faham sedikit sebanyak yang aku ajar untuk topik kali ni. Dan kalau boleh kita ambil pengajaran daripada kisah Isabella Guzman ni dalam kehidupan seharian kita. Okey? Dan satu poin aku nak cakap. Kalau cantik tak semestinya cantik dalaman sekali. Okay, just kidding. Tapi serius aku cakap. Orang sekarang ni kita tak tahu. Tengok daripada luaran cantik. Dalaman kita tak tahu lagi. Dalaman maksud ini cantik ataupun tak. Yang inilah kesihatan. Kalau tubuh badan saja sihat, tapi dalam ni tak sihat, maksudnya dia sakit lah tu. Dia tak sihat sepenuhnya. Terima kasih banyak-banyak sebab tonton video untuk kali ni. Aku hargai sangat-sangat. Kalau rasa bermanfaat, share. Supaya kita semua faham apa itu skizofrenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.